tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Bersama lagi dengan Cikgu Hairul hari ini. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah kenali kesenian kita Bahasa Melayu tahun 3 iaitu buku teks jilid 1. Jadi kita akan tengok dalam tajuk ni okey, apa itu kesenian Okey, yang pertama di muka surat 7. Hari ni kita dah sampai muka surat 7. Okey, kita tengok tarian Ceracap Inai. Okey, tarian Melayu tradisional yang terkenal terutamanya di Johor. Okey, dia terkenal di Johor lah berasal dari tarian istana. Okey, dipersembahkan di istana pada zaman dahulu Dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Okey, asalnya ditarikan oleh penari wanita dalam bilangan ganjil. Boleh juga ditarikan secara berpasangan oleh penari lelaki dan wanita. Biasanya bilangan penari terdiri daripada 5 hingga 8 orang. Okey, kita tengok ni Saya baru selesai menjalani latihan tarian Ceracap Inai. Apakah keistimewaan tarian itu, Nabila? Okey, apa istimewaan dia? Okey, tarian itu dia tak macam tarian lain lah, sebab dipersembahkan dengan hiasan seperti bunga-bungaan emas pada piring dan bercahayakan api lilin. Okey, dan ditarikan oleh penari wanita bilangan ganjil. Okey. Kita tengok dia ada jawapan Apakah fungsi cahaya api lilin itu, Nabila? Okey, agak-agak awak kenapa? Api lilin ni. Okey, api lilin ni sebenarnya kalau kita tengok untuk memberi seri lah pencahayaan kepada penari-penari pada zaman dulu. Mana ada lampu lampu torchlight, lampu dinding, lampu siling lagi Jadi dia letak macam ni, bila dia ada tarian tu dia nampaklah cahaya tu bergerak-gerak dengan penari tersebut. Jadi cantiklah sebagai hiasan tarian Okey. Jika ditarikan secara berpasangan, berapakah bilangan penari yang terlibat? Okey. Di sini, dekat sini ada jawapan Awak boleh tengok sini. Dan ni lah kita tengok tu. Okey. Okey, cikgu nak tengok yang ni Okey, berdasarkan tajuk ni kita masuk buku aktiviti jilid 2, muka surat 7. Kenali kesenian kita. Berikan respon terhadap soalan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey. Yang ini kita tengok dia ada dia punya ni dia punya bacaan sedikit Imran dan Alia sedang berbual-bual tentang kelas tarian Zapin yang akan diadakan pada minggu ini. Okey, kita tengok tarikh 26 dan 7 Jun. Okey, Rabu dan Khamis 3 hingga 5 petang, Dewan Sekolah Seri Perdana. Bilakah kelas itu akan diadakan? Alia, kelas tarian Zapin akan diadakan pada minggu ini. Okey. Di manakah kelas tarian Zapin diadakan? Okey. Kelas tarian Zapin diadakan di tengok tempat dekat mana. Awak letak jawapan sini Mengapakah kelas tarian itu diadakan di Dewan Sekolah? Okey, mengapa agak-agak kamu? Okey, awak kena sebutlah. Kelas tarian itu, ambil balik ni, diadakan di Dewan Sekolah kerana berikan sebab kamu. Apa? Mungkin memudahkan urus setia sekolah untuk membuat persembahan menguruskan persembahan tu, dan murid-murid pun senang nak tengok persembahan tu. Okey, apakah lagi tarian tradisional yang kamu tahu, Imran? Okey, apa lagi tarian dia? Kita ambil lah tarian ni. Tarian apa ni? Okey. Tarian tradisional yang saya tahu ialah sebut apa dia. Okey, bagaimanakah kita mendapat mengekalkan tarian-tarian tradisional itu? Okey, macam mana? Awak terangkanlah. Macam mana cara kita dapat mengekalkan tarian tradisional itu? Ialah dengan buat sini. Dengan apa? Mempelajari tarian. Okey, mempersembahkan tarian tu di depan orang ramai. Okey, mengadakan pertandingan peringkat daerah, negeri dan kebangsaan Okey, mempertontonkan kepada
pelancong-pelancong yang datang ke negara kita supaya dia orang tahu okey. Okey, yang seterusnya kita tengok muka surat 9. Baju kurung untuk Nabila. Ibu Nabila baru pulang dari Kuantan, Pahang. Ibunya telah membelikan sepasang baju kurung Pahang berwarna biru untuk Nabila. Nabila membelek-belek label pada baju kurung tersebut. Nabila mencari maklumat tentang simbol, maksud simbol pada label tersebut. Okey, baju kurung Pahang macam ni dia macam lebih kurang lah daripada ni Okey, membelek-belek maksud dia melihat-lihat lah ataupun memerhati. Okey, suhu kita tengok dekat label dekat atas ni, dekat belah belakang Okey, suhu dia 40 darjah Celsius menunjukkan suhu air yang disarankan. Jika terdapat gambar tangan, pakaian tersebut hanya boleh dicuci dengan tangan, ataupun dry clean lah. Pengeringan, tanda silang. Pada simbol ini pula maksud pakaian tersebut tidak boleh dikeringkan dengan mesin. Ingat kita tak boleh guna mesin pemanas. Sebab apa? Mungkin kain dia mudah rosak Setrika, simbol setrika dengan satu titik bermakna pakaian mesti setrika dengan suhu yang rendah, tak boleh tinggi nanti kain dia mudah terbakar. Peluntur, tanda silang pada simbol segitiga bermaksud jangan campurkan peluntur pada cucian. Okey, pemerahan, jika dah basuh perah tanda silang pada simbol ini maksud pakaian tersebut tidak boleh diperah. Jadi kena hati-hatilah kalau masuk mesin washing machine. Okey, jadi maksud dia kita tak boleh ni lah sebarangan baju ni sebenarnya dia ada etika je untuk basuh baju Jadi awak boleh baca sendiri dengan intonasi yang betul Okey, kita tengok yang seterusnya, latihan ni. Kita ada 2 latihan sini, 8 dan buku surat 9. Buku aktiviti jilid 2 juga Okey, berikan respon terhadap soalan baju tradisional Kadazan Dusun Penampang. Okey, yang ini berkaitan dengan masyarakat Sabah dan Sarawak lah. Okey, kita tengok hiasan kepala, butang keemasan, bengkung, baju badu hitam berlengan panjang, mesti warna hitam tak boleh warna lain. Renda keemasan, ada renda sikit sini. Sarung hitam. Sarung hitam ni maksud dia punya macam skirt tu lah lebih kurang seluar panjang hitam bagi lelaki. Perempuan dia pakai kain ni lah Warna yang biasa digunakan ialah warna hitam. Warna hitam digunakan kerana penduduk hanya bergantung pada tanaman dan sayur tertentu sebagai pewarna kain. Cantiknya baju tradisional Kadazan Dusun ini. Ya, baju tradisional kita memang cukup tinggi nilai seninya. Pada pendapat kamu, mengapakah butang dan renda berwarna kemasan? Nyatakan pendapat kamu. Mungkin kerana nak nampakkan baju tu cantik ataupun nak menaikkan warna warna emas tu dia akan naik timbul bila dikena dengan cahaya kain yang berwarna hitam tu. Seterusnya, mengapakah penduduk menggunakan tanaman dan sayur sebagai sumber warna kain? Kerana apa? Kerana mereka menanam tumbuh-tumbuhan yang ataupun dia sumber pewarna tu hanya dapat pada tumbuhan tertentu je Jadi dia orang terpaksa guna warna yang hitam lah, warna kain. Apakah yang menarik pada baju tradisional ini? Kalau kita tengok sini, hiasan kepala lah. Yang kedua, ada butang, ada bengkung baju dia baju hitam. Dan renda keemasan lah. Kalau perempuan pakai sarung hitam, seluar panjang. Awak buatlah jawapan awak kat sini awak kena isi sini jawapan dia. Mengapa? Kerana ada ciri khas pada pakaian tu masing-masing. Tak sama dengan pakaian Zapin, Melayu dan sebagainya kita tengok, baca label kemudian persembahkan maklumat yang terdapat pada label. Pulut panggang. Sekarang ni ramai yang tak tahu tentang pulut panggang ni. Tapi kalau zaman dulu semua orang boleh kata tahu, sebab hari-hari boleh kata dia orang makan benda ni pulut panggang ni. Harga je RM4.80 satu ramuan pulut santan isi kelapa pedas daun pisang. Cara masak, panaskan kuali lepeh, keluarkan pulut panggang dari periuk beku, penyejuk beku, bakar hingga garing. Maksud dia yang ni sebenarnya satu paket lah. Dia
Dia ada 10 biji, harga dia RM4.80. Jadi dia sejuk beku okey, frozen. Jadi awak boleh gunakan pemanggang tu untuk panaskan dia, dan lepas tu boleh makan lah. Tak perlu awak nak buat dia satu persatu. Okey, dikeluarkan oleh syarikat Kasih nombor Taman Murni, nombor 5 Taman Murni ni. Dia ada nombor telefon dan postcode sebagainya. Okey, cara sekarang ni awak kena buat dalam bentuk karangan. Okey, macam mana nak buat? Okay, cikgu beritahu. Nanti awak tulis. Terdapat banyak maklumat pada label ini. Okey, contohnya ialah ramuan. Ramuan untuk membuat pulut panggang yang diperlukan ialah pulut, santan isi kelapa, pedas dan daun pisang. Okey, titik. Yang kedua adalah cara memasak. Awak jangan dah tulis nombor 2. Awak boleh buat yang seterusnya adalah cara memasak pulut panggang, iaitu dengan memanaskan kuali lepeh. Yang kedua, kita perlu mengeluarkan pulut panggang dari peti sejuk, penyejuk beku. Kemudian seterusnya kita bakar sehingga garing. Okey, dan bila dah siap bolehlah dimakan. Okey, yang seterusnya kita tengok terdapat juga alamat yang dikeluarkan oleh syarikat Seri Kasih. Okey, nombor 5 ni awak tulis balik semua. Awak buatlah dalam bentuk karangan. Okey, setakat situ ajalah penerangan cikgu. Cikgu harap penerangan cikgu jelaslah untuk awak. Okey, sekian, terima kasih. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan bermanfaat dan juga memberi pengetahuan baru tentang kesenian kita lah. Okey, terima kasih semua.